Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan yang amat dihormati, terdapat satu lagi kenyataan daripada bekas pemimpin besar UMNO ataupun bekas Ketua Pemuda UMNO, Khairi Jamaluddin. Seperti yang kita tahu, hari ini KJ tidak lagi menyertai mana-mana parti, tidak lagi menyertai mana-mana parti politik. Nah, pada akhirnya banyak yang bertanya, mana satu parti politik yang bakal KJ sertai? Sebab kita masih melihat KJ masih aktif untuk mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang melibatkan situasi-situasi politik semasa. Dan terkini, menurut KJ yang memberitahu PKR, sokongan asas sahaja tak cukup untuk tadbir Putrajaya. KJ beritahu PKR. Adakah di sini KJ sudah mulai berfikir ataupun membuka hatinya untuk meminati parti PKR ataupun untuk menyukai parti PKR? Nah, ini menjadi persoalannya. Jika PKR dan PH gagal menarik sokongan Melayu, gabungan itu akan berterusan bergantung kepada parti teras Melayu seperti UMNO dan PAS untuk bentuk kerajaan. PKR dan PH tidak boleh terus bergantung kepada penyokong terasnya untuk mentadbir Putrajaya. Khairi Jamaluddin berkata, sebaliknya parti itu perlu berusaha menarik pengundi berhaluan kanan majoriti Melayu yang kini dikuasai pembangkang. Katanya jika PKR dan PH gagal menarik sokongan Melayu, gabungan itu akan terus bergantung kepada parti teras Melayu seperti UMNO dan PAS untuk membentuk kerajaan. PKR tak boleh menang pilihan raya, tak cukup penyokong teras sahaja. Sejak 1999, kebanyakan sokongan kepada mereka daripada bukan Islam dan sebahagian kecil pengundi Melayu. Walaupun ada lonjakan sokongan Melayu 2008, mereka tak boleh menang pilihan raya. Sebab sokongan pengundi asas PKR PH sudah tepu. Mereka kena pergi juga kepada golongan sayap kanan ini, tarik penyokong pembangkang. Kalau tidak, mereka kena tubuh kerajaan macam hari ini, kerajaan perpaduan bersama dengan UMNO. Ini adalah dilema. Dilema kewujudan PKR hari ini adalah itu, kalau nak main sokongan asas saja tak cukup, katanya dalam podcast Keluar Sekejap yang dihostkan bersama Syahril Hamdan. Bekas Ketua Pemuda UMNO berkata, PKR turut berdepan dilema melaksanakan reformasi selepas membentuk kerajaan perpaduan sambil tidak menolak ia boleh memberi kesan kepada kehilangan penyokong asas haluan kiri. Saya fikir mereka PKR boleh berada dalam Twilight Zone. Twilight Zone sekarang di mana baru ambil alih kerajaan, semangat reformasi itu tidak menjadi keutamaan saat ini. Menggunakan hujah kerajaan kompromi dan sebagainya, mereka boleh main hujah itu untuk satu penggal. Mungkin kalau untuk penggal seterusnya, berterusan seperti ini, saya rasa dan orang akan tarik balik label reformasi itu daripada PKR. Khairi berkata PKR boleh menyenaraikan 10 reformasi yang berjaya diperjuangkan ketika menjadi pembangkang atau dalam kerajaan sekarang pada sambutan 25 tahun parti itu. Saya rasa mereka boleh naikkan balik semangat reformasi daripada kalangan penyokong. Nah, saudara-saudara, adakah di sini KJ mencalonkan kepada Anwar Ibrahim untuk bergabung dengan parti yang paling banyak menarik sokongan Melayu di blok pembangkang, yaitu PAS. Nah, apa komen Anda berkaitan dengan ini, tuan-tuan? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini. Halo semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan yang amat dihormati. Saudara-saudara yang amat dihormati, selepas gempar keputusan pengampunan Najib yang dikurangkan sebanyak 50% daripada 12 tahun kepada 6 tahun penjara dan denda 210 juta kepada RM 50 juta. Akhirnya Najib melalui peguamnya yang berkata bahwa terdapat
tita adendum ataupun tambahan yang menyebut Najib boleh ditahan di rumah. Nah, saudara-saudara, ini menjadi persoalannya. Kalau benar Najib boleh ditahan di rumah, bukankah ada pihak-pihak yang lain yang akan membangkang perkara ini, yang mahu Najib menghabiskan sisa hukumannya di penjara? Nah, saudara-saudara, mungkin ada yang lebih fasih berkaitan dengan itu, namun akhirnya Presiden UMNO Zahid Hamidi membuat pengakuan yang besar. Zahid berkata, "Titah diraja memang ada, saya sudah baca." Timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi menyokong dakwaan Najib. Berhubung dakwaan kewujudan titah addendum tambahan agar dia menghabiskan baki hukuman penjara dengan tahanan di rumah. Namun saudara-saudara, dalam artikel yang lain daripada Malaysia Kini juga berkata, ini adalah kenyataan daripada Peguam Najib yang menyoal kenapa kerajaan sembunyi titah tambahan soal Peguam Najib. Peguam Najib Abdul Razak menuntut kerajaan menjelaskan dakwaan mereka yang menyembunyikan kewujudan titah tambahan yang di Pertuan Agong yang membenarkan bekas Perdana Menteri itu menghabiskan hukumannya bawah tahanan rumah. Muhammad Syafiq Abdullah berkata demikian kepada media di pekarangan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Syafiq berkata, dia menghantar berpucuk-pucuk surat kepada pelbagai menteri, termasuk Perdana Menteri Anwar Ibrahim, tetapi tidak mendapat sebarang balasan. Tiada siapa boleh sembunyikan. Ini titah arahan yang di Pertuan Agong, katanya. Syafiq sebelum itu menghadiri pendengaran dalam kamar kes semakan kehakiman untuk mendapatkan kebenaran bagi menguatkuasakan titah tambahan diraja itu. Mahkamah juga menetapkan tarikh 5 Jun ini untuk membuat keputusan terhadap permohonan itu, deda Syafiq. Nah, di dalam kenyataan daripada Zahid Hamidi yang juga Presiden UMNO menyokong dakwaan itu menerusi afidavit yang difailkan di Mahkamah Tinggi KL pada 9 April lalu. Dia mendakwa dalam pertemuan di rumahnya pada 30 Januari lalu, Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Zafrul memaklumkan kepadanya berhubung kewujudan titah adendum tersebut yang bertarikh 29 Januari 2024. Tampaknya Zafrul yang bersama-sama dengan Zahid Hamidi. Saya sesungguhnya percaya bahwa untuk tempo masa yang mencukupi, saya melihat dan membaca titah adendum. Saya melihat dengan jelas semua kandungannya dan bahwa ia merupakan sebahagian daripada proses pengampunan permohonan Najib yang merupakan tambahan kepada titah utama, kedua-duanya bertarikh 29 Januari. Justru saya dengan ini mengesahkan kewujudan titah adendum bertarikh 29 Januari 2024 yang dititahkan oleh Yang di Pertuan Agong. Saya juga percaya selain saya dan Tengku Zafrul, anggota kerajaan yang lain telah melihat titah adendum tersebut. Secara khusus, saya sedar bahwa Menteri Besar Pahang, Wan Rosdiwan Ismail, juga telah melihat salinan titah adendum dan boleh mengesahkan perkara yang sama menurut Zahid. Adakah dengan ini Najib akan bebas dan kembali ke rumah walaupun keluar dari penjara dan meneruskan hukuman penjaranya di rumah? Nah, saudara-saudara, apa komen Anda? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini.